Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bulak molek muka aku ni. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. EN kat sini. Sorry semalam tak sempat nak live. Tak sempat nak live semalam. So hari ni kita live sebab semalam jadual sangat penuh. Sekarang kita ke office. Asal muka aku bulat sangat Hai, Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih kepada yang menonton. Saya tak tahu siapa yang menonton. Saya tahu ada 6 orang tapi saya tak tahu sebab dia tak naik watching. Okey. Hai Kak Zaliha. Hai, selamat tengah hari CDM. Selamat tengah hari Kak Zaliha. Okey. Dengar ke suara saya Kak Zaliha? Memang bila sebut live kena konsisten. Okey, kena konsisten live. Even saya sendiri pun apabila kesuntukan masa pun saya cuba manage time. Kata apa, makan tengah hari kita skip untuk kita buat live. Okey, makan tengah hari kita skip. Yelah, dah skip okey lah kan sebab ni perut pakai geda, so tak rasa lapar sangat. So topik petang ni adalah topik kena paksa, okey, untuk orang-orang berniaga. Okey, topik saya adalah topik kena paksa. So siapa yang sukakan topik ni boleh share this video. Okay, share this video untuk saya kongsi lebih banyak lagi. Okay, lebih banyak lagi, mungkin pengalaman, mungkin tutorial, mungkin demo, mungkin knowledge product, mungkin selok-belok pasal bisnes, mungkin pengalaman dan sebagainya. Hai Faiza, pengantin baru. Lama nak tahu Faiza tapi hati-hati Dungun, ada kluster Dungun kan, kluster bah kat Dungun. Jadi kena hati-hati. Okay, so topik kita hari ini hanya sekejap saja, dalam 20 minit atau 15 minit saja. Okay, kita nak bercakap tentang keterpaksaan. Okay. Hai Kak Nurul Zuraida. Hai. Yang watching tak hai, saya tak tahu you are watching. Sebab saya punya live ni tak naik watching. Cuma orang yang komen je yang saya tahu dia ada. Gitu. So berkenaan dengan keterpaksaan, orang bisnes memang kena paksa. Saya nak cerita kat you all kan. Saya sebenarnya kalau tak kena paksa, dah lama saya berhenti bisnes. Kan bukan apa bu, sebab bisnes ni, kalau tanya saya, bisnes sangat mencabar. Kan orang nampak macam bisnes ni mudah, tapi sebenarnya bisnes sangat mencabar. Dan sebenarnya untuk kita teruskan momentum dalam sesuatu bisnes ni, kita memang kena dipaksa. Sebab itulah satu bisnes kena ada mentor, kena ada guide. Orang yang tak ada mentor, tak ada guide, dia tak akan ada push daripada orang lain. Dia tak akan ada penolakan daripada orang lain. Jadi nak tak nak memang orang bisnes kena paksa, kena push. Kalau tak push tak jadi. Sebab itulah ramai orang kata bila kita nak bisnes kita kena ada mentor. Melainkan kalau kita bisnes ni kita ada big why yang sangat kukuh. Big why yang sangat kukuh, maksudnya ada satu sebab lah kenapa kita nak buat bisnes betul-betul. Tapi jaranglah kita jumpa orang yang buat bisnes, walaupun dia ada big why, tapi permulaan dia apabila diuji contoh macam diuji tak ada OC ke, diuji macam kemalasan yang tinggi, atau diuji dengan persekitaran yang macam memaksa dia untuk tidak bisnes. Contoh macam golongan sekeliling dia tu adalah golongan orang yang heavy, yang tak kisah, yang macam terima seadanya. Itu adalah satu benda yang sukarlah untuk orang bisnes berjaya. Kan? Tapi kalau anda kata kalau kita ada orang push dekat belakang, InsyaAllah kita akan terus berjalan lah. Contoh macam even saya sendiri pun kan, saya dah rasa macam bonus dah dapat dah 5 angka, 4 angka semua tu kan. Saya dah boleh
rasa macam malas lah aku bisnes. Okey, sebab apa? Sebab kita duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Kan gaji dah ada, kan bonus pun dah ada sikit-sikit, buat apa lagi nak bisnes kan. Tapi apabila kita ada push tolakan daripada belakang, kita rasa macam kita tak sempat nak rehat. Gitu. Kita bila kita rasa macam kita nak tidur, istilah tidur lah dalam bisnes ni, istilah tidur. Bila kita rasa kita nak tidur, kita tak akan sempat nak tidur. Sebab akan ada mentor yang akan menolak. Sebab tu pentingnya bila kita nak bisnes, kita kena ada mentor, kita kena ada leader. Kan, jadi mentor tu pun dia memang mungkin lah dia dah memang otai, ataupun dia memang ada juga orang yang push dia. Gitu. Jadi memang dalam dunia bisnes kita ni, kita tak boleh lari tau daripada orang mentor, daripada orang yang boleh push kita. Even anak tim saya sendiri pun kan, okay, so kalau anak tim saya ada ni, okay, bolehlah komen, okay. Even anak tim saya sendiri pun macam bila diorang macam mendiamkan diri, okay, kalau saya ni macam sayang sikit lah pada orang kan, bukan sayang macam fikir macam mana diorang ni senyap kan, saya akan contact, saya akan message, contoh, Kak Nurul, mana akak ni, contoh macam tu, supaya diorang akan bangun, gitu. Jadi memang itu adalah kesan lah apabila kita kena paksa. Kesan apabila kita kena paksa. Hai Kak Ji, betul kan Kak Ji kan, kesan apabila kita kena paksa tu, kita automatik bangun kan, kita automatik nak buat. Kalau kita tak ada paksaan, memang kita rasa kita nak berniaga, tapi bila kita tak ada paksaan, kita rasa macam tak apalah, dapat lah, tak dapat tak apalah, gitu kan, betul tak? Jadi dia rasa macam selesa lah, tak apalah, gaji dah ada. Lagi-lagi orang yang sekeliling saya yang bekerja dengan saya adalah yang buat part time, jarang yang buat full time kan. Bila buat part time ni, dia rasa dia dah ada gaji. Kalau dia ada suri rumah pun kan, yang bisnes saya, walaupun suri rumah, dia ada suami yang berkerjaya, jadi bagi dia isu duit tu cukup lah untuk dia makan setiap bulan kan, apa masalah sangat, contoh macam tu kan. Jadi dia rasa macam dia suka-suka nak tidur lah, gitu macam. Sebab dalam bisnes ni kita kena tahu tau, bisnes ni dia ada graf dia ada macam, kadang-kadang graf dia tu pun graf yang sangat-sangat menarik, sebab jarang sangat graf dia akan naik macam tu cantik je, jarang sangat. Dia biasanya graf dia macam ombak, tahu tak ombak, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Memang betul, sebab itu sebenarnya daripada psikologi, setiap orang ni dia akan ada waktu yang dia give up, waktu yang dia fed up, waktu yang dia tak ada semangat, waktu dia sedih, waktu dia kecewa, kan dia akan ada waktu-waktu dia tu. Jadi sebab tu graf macam ombak, kan. Apabila dia macam semangat, dia masuk order banyak kan, baru jumpa someone orang kata yang memberi semangat, lepas tu rasa macam hati tu membuat-buat, kalau boleh posting tu nak 20 kali satu hari, gitu kan. Sebab masa tu semangat dia macam wah, dia main naik sikit lah. Lepas tu dalam berapa lama, dalam 3-4 hari ke, atau dalam 7 hari ke 8 hari ke, dia akan turun balik. Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun balik. Ada orang dia naik, lepas tu dia turun, tak naik-naik. Kan, ni bahaya. Kalau ada orang dia naik, lepas tu dia turun, tak naik-naik. Yang ni sebenarnya bila kita tengok, bila kita tengok yang yang turun ni, tak naik-naik ni, biasanya dia tak ada pushback factor. Maksudnya kesan penolakan dia tu kurang, akan kurang. Sebab dia rasa macam tak ada orang ambil tahu kan, malalah tak seronok lah, malalah tak ada sale lah, malalah boring lah, gitu. Jadi dia tak ada orang yang tolong push dia. Jadi tu bahaya tu, sebab kejayaan kita sebenarnya bergantung juga kepada kesan penolakan mentor atau leader kepada diri kita sendiri. Hai Kak Afi, hai, samalah kita Kak Ji, kan. Sebab memang betul ni tim-tim yang kena paksa lah ni, kan. Tapi paksa kita bukannya paksa macam kita hanya paksa dari segi kudrat, maksudnya kita paksa daripada segi semangat, kita paksa daripada segi buat. Sebab kalau tak buat, kalau tak ada semangat, dia ibarat macam kata apa,
dia ibarat macam tak boleh nak ugo lah, tak boleh nak ugo gitu. Jadi memang kena paksa lah, So bila kita kata kita buat bisnes, okey, faktor paksa tu penting dalam bisnes kita. Sebab kalau tak ada paksaan, kita rasa selesa lah. Kita rasa selesa, lepas tu kita akan hanyut. Macam orang mengelamun kan, mengelamun je, tak ada orang tolong kata hey, tak ada. Jadi macam even saya sendiri pun ada waktu-waktu dan ketika, okey, saya macam rasa penat, rasa lelah, rasa macam dah tak ada idea, dah mau kata dah limit dah. Macam contoh kita rasa kita fikir aku dah buat semua dah, aku dah habis limit dah, macam tak boleh nak move dah. Kan, lepas tu kita akan tarik handbrake sekejap tau. Namun dalam bisnes ni seronok, sebab bila kita tarik handbrake, biasanya mentor atau leader kita akan perasan benda ni. Sebab perasan kat mana? Bila kita macam AN sendiri punya pengalaman, apabila anak team ni dia tarik handbrake, dia macam stop ataupun dia macam tak berapa ada semangat, dia dah jarang ada dekat grup. Lepas tu posting dia tak banyak. Lepas tu communication dia dengan kita tak banyak. Macam tu. Jadi kat situ kita dah boleh detect dah something wrong dengan dia ni. Kan, something wrong. Jadi macam kita dah fikir, dia ni okey ke tak? Jadi peranan sebagai seorang leader, peranan sebagai seorang mentor, peranan sebagai seorang coach, okey, yang ni lah penting untuk pastikan diorang ni memang buat. So kita kena ada sedikit paksaan lah kat situ. Maksudnya tolonglah Kak Afiq CDM, ketuk-ketuk lah Kak Afiq. Dia ibarat kata lain, ketuk. Kan, kena ketuk. Macam kata hey, wake up. Macam tu. Sebab semua manusia macam tu. Jadi orang bisnes memang kena lari dah daripada tempat tangan. Saya tak suka dia paksa. Bukan macam tu. Dia paksa ni sebab nak tengok keberhasilan. Bukannya saya paksa you all. Contoh macam Kak Afiq kena keluarkan jumlah modal macam ni. Itu mungkin paksaan daripada material, betul tak? Macam nampak sangat lebih kepada kebendaan atau keuntungan bagi sebelah pihak. Kan, bagi contoh, bila kita suruh dia keluarkan modal, kan keuntungan atas diri kita, tapi kita sebenarnya bukan push kepada benda tu, kita push kepada energi diorang, semangat diorang, kesungguhan diorang. Jadi maksudnya kita suruh betul-betul nak suruh dia bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam buat sesuatu benda yang dia buat tu, memang kita kena push lah. Ibarat macam kita kerja, kita kerja mana-mana lah, kerja office ke apa ke, kita memang kena ada satu benda yang push kita. Contoh macam bos dia akan letak satu limit orang kata satu limited time, kan? Maksudnya besok pagi saya nak, kan? Jadi orang yang memang bersungguh-sungguh ni, bila kata esok pagi tu bos kata nak, dia kena siapkan walau macam mana sekalipun. Macam tu. Sebab tu kalau anda kata tak siap, itu mungkinlah daripada segi teknikal yang lain kan. Tapi kalau biasanya kita cuba pulun untuk siapkan. Begitulah tugas mentor sebenarnya. Dia ibarat sama je macam tu. Cuma perbezaan dia, kita bukan bos, kita leader, kita lead, kita mentor. Jadi kita tolong diorang apabila diorang macam tak ada target. Contoh macam Kak Nurul dah capai belum ni target Kak Nurul ni? Kan Kak, 50,000 ya Kak. Contoh kerja Kak Afiq kena diamond Kak bulan ni Kak. Jadi daripada waktu yang sama, dan kadang-kadang dia lupa, aku sebenarnya ada target ni kan, aku ada target aku kena diamond bulan Oktober ni. Tapi disebabkan faktor masa, faktor persekitaran, faktor segala-galanya tu, dia boleh lupa dengan target dia tu. Dia boleh lupa dengan apa yang dia patut capai. Jadi tugas sebagai seorang mentor, dia memang kena push dia punya team, memang kena paksa. Jadi kita orang niaga ni, orang bisnes ni, kita sebagai seorang usahawan, kita memang kena ada push factor tu. Maksudnya penolakan tu. Kan, sebab kalau tak ada orang tolak kita akan rasa macam
Tak apalah, capai tak capai pun tak apalah, macam tu. Jadi bila kita kata okey, kena capai, otak dia tu bising lah. Otak dia macam dah mula kena capai, macam mana insya-Allah kaki dan tangan dia akan buat tindakan. Jadi memang orang bisnes tak boleh ada perkataan saya meniaga tapi saya tak suka dipaksa. Bila ada perkataan macam tu, maksudnya you all tak akan nampak peningkatan dalam bisnes. You akan duduk dekat biasa-biasa. Kenapa orang bisnes dia lambat sangat, orang kata apa, lambat sangat momentum untuk naik dia, sebab dia punya masalah kat situ lah. Sebab sampai satu tahap, bila dia terlampau lambat, dia akan stop sebab dia rasa macam dia dapat hasil yang sikit. Lepas tu dia akan cepat boring. So kita macam saya sebagai seorang mentor, saya tak nak benda istilah boring tu ada dalam istilah kamus business you all. Business anak tim saya. Macam tu. Jadi memang nak tak nak kita kena buat aktiviti paksa. Paksa tanpa rela tapi terpaksa buat. Sehinggalah terpaksa jadi yang itu. Hai Kak Fatul. Ya betul apa Kak tulis ni. Bantu Kak juga biar boleh keluarkan keterpaksaan dalam diri. Betul. Memang kena paksa. Sebab kalau tak paksa, memang dia akan duduk selesa. Dia akan lupa. Sebab orang kata dah Melayu mudah lupa. Kan dia akan mudah lupa. Dia rasa macam tak apalah, sebab dia tak ada orang push. Dia dia macam dia tahu kenapa dia nak capai, tapi dia tak kisah bila dia nak capai. Jadi kita peranan mentor ni, kita kena pastikan dia kena capai, sebab kita nak tengok dia berjaya, dia berhasil. Kan even bukannya AN sajalah yang orang kata buat amalan tu. Maksudnya kalau cari mentor-mentor lain pun, memang mentor-mentor lain pun akan guna teknik yang sama, iaitu teknik push. Akan ada orang, saya tak nak lah, dia asyik push saya je. Kan contoh kan, dia asyik push saya. Memang itulah salah satu sebab dan penyebab kenapa kita kena push. Ada orang, ada orang dia macam ada orang, dia mungkin guna teknik lain untuk push. Ada orang dia based on hadiah. Hadiah. Contoh macam untuk capai target ni, dia nak paksa, dia nak push, dia nak push tapi dia tak nak nampak push. Ada orang dia bagi hadiah, maksudnya dia bagi hadiah. Contoh siapa yang dah capai, siapa yang akan capai macam ni, saya akan bagi hadiah ini. Akan jadi benda tu sebenarnya dia push, tapi dia tak nampak benda tu kita push orang tu. Kita tak nampak. So kita just macam kita ingat sebab masing-masing ni nak rebut ke hadiah tu, nak seronok ke hadiah tu macam saya nak capai dia tu. Jadi dia sendiri akan push diri dia. Gitu. Tanpa dia sedar benda tu sebenarnya salah satu push factor. Kan maksudnya salah satu keterpaksaan untuk diri dia buat. Sebab dia nak capai. Sebab ada orang dia kuat dekat big why. Dekat big why, saya nak capai sebab apa. Kan ada orang dia kata saya nak capai sebab saya nak bagi bayar zakat banyak-banyak. Tapi big why tu akan kadang-kadang lambat lagi sampai. Sebab dalam dunia bisnes ini dia ada fasa-fasa tau. Fasa yang pertama ni adalah fasa untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. You jangan risau, ngaku je. Maksudnya kita bisnes fasa yang pertama ni, kita memang nak untuk diri sendiri je. Kita nak pakai kereta best, kita nak duduk rumah besar, kita nak ada duit simpanan, kita nak membeli suka hati kita nak banyak duit. Kita akan dia lebih kepada kita. Itulah fasa yang pertama. Fasa yang kedua, barulah kita akan fikir pasal orang lain. Kan pasal anak-anak, pasal ibu bapa, kan pasal-pasal lain. Dan yang ketiga, barulah dia akan pergi pada fasa kebajikan. Kebajikan. Kalau dia sedar, dia sedar macam tu, barulah dia akan pergi kepada fasa kebajikan. Sebab apa? Sebab bila fasa kebajikan ni, dia dah terlalu banyak dapat. Untuk diri dia dah dapat semuanya. Maksudnya dia dah dapat kereta idaman dia dah dapat rumah dia dah dapat dia dah dapat beli apa yang dia nak. Kan nak beli handbag 8,000 ke 12,000 ke dah tak ada masalah. Jadi bila dah sampai fasa kemedaan ni, dia akan pergi kepada fasa kedua lah, fasa untuk diri orang lain. Nak pastikan nak pergi
nak hantar mak ayah pergi umrah contoh, ataupun nak buat rumah untuk mak, dia akan pergi. Jadi dia memang jarang, macam ada orang macam tu, tapi jarang orang yang akan buat macam tu, sebab kebanyakan orang dia akan rasa selesa. Selesa ni bahaya, sebab bila selesa ni, biasanya orang yang duduk dalam keadaan selesa ni sebab dia dapat income yang sama dalam tempoh jangka masa yang panjang. Contoh kalau dia dapat income 2,000 kan, dia dapat 2,000 je setiap bulan, okey, yang tu memang dia akan duduk dekat fasa selesa. Jadi dia fikir je, aku buat ke aku tak buat ke, aku akan dapat 2,000 tu je, aku tak kisah. Gitu. Yang tu bahaya. Sebab tu yang tu kena ada push factor lah. Kan. Kak Fatu Isa SM ya. Kak Fatu kena SM bulan ni, insya-Allah kita sama-sama doakan Kak Fatu SM push untuk buang biawak yang ada tu. Yes, betul Kak, kena paksa diri. Nurul lagi kena paksa seumur. Betul Kak Ji. Kena paksa betul. Kan, kalau even Kak Nurul pun, kalau saya tengok macam dia tak ada dalam grup, saya akan PM personal. Setia Kak, mana Kak? Macam tu. Jadi orang yang dah biasa dengan saya dah faham. Macam CDN dah cari aku dah. Macam tu kan. Kalau Sifu dia buat untuk saya, dia akan call, Ma, ganamu. Ganamu tu. Jadi kita terpaksa macam okey. Sekarang bila sebenarnya dah simpan memori, dah simpan perasaan, dah rasa macam selesa kan, bila Sifu dah tanya ganamu tu, dah mula dah kepala ni running balik dah. Macam tu, semangat pun dah mula datang balik bila dia cakap dengan, sebab kita kena duduk di kalangan orang-orang berniaga, barulah kita akan sentiasa nak rasa berlawan-lawan. Gitu. Sebab tu orang yang nak berjaya, dia kena cari orang yang sama dengan dia. Okey, saya nak berjaya. Kalau kita duduk dalam kalau kita duduk dalam circle selesa, okey, golongan orang selesa, kita pun akan rasa selesa. Gitu. Assalamualaikum CDM. Waalaikumsalam Kak Asma. Nak ganjaran, buat kerja untuk dapat ganjaran. Betul Kak Afiq. Ada orang dia ada mentor, dia guna cara untuk push macam tu. Sebab ada orang dia suka nampak terus ganjaran tu. Kan, okay, macam tu bila kita target, okey awak target buat 10,000, saya akan bagi hadiah. Kan, jadi dia nak dapatkan 10,000 tu, dia nak dapatkan hadiah tu, dia akan paksa diri dia untuk dapat 10,000 supaya dia dapat hadiah tu, ganjaran tu. Itu sebenarnya salah satu push factor yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Macam tu. Assalamualaikum CDMA. Waalaikumsalam Kak Kila. Hai CDMA. Hai Kak Dayang. Fasa 1 diri kita, fasa 2 orang lain bersedia berjaya. Yes, betul Kak Nurul. Dia memang akan ada. Jadi saya faham dan saya percaya you all sebenarnya duduk dalam level fasa 1 lagi. Fokus untuk kebendaan. Yelah, kalau daripada pakai kereta, contoh daripada pakai kereta Wajar ke, daripada kereta Myvi ke, takkanlah tak terasa nak pakai kereta Mercedes ke, nak pakai kereta Range Rover ke, nak pakai Wildfire ke, betul tak? Mesti diri sendiri pun terasa kan. Okey, daripada duduk rumah, contoh duduk rumah teres, lepas tu rasa macam rumah tu kecil, bilik dah tak cukup, mesti ada perasaan saya nak duduk rumah besar, saya nak duduk rumah mewah, betul tak? Jadi memang fasa pertama ni memang untuk diri sendiri dahululah. Lepas tu dia akan bawa kepada fasa yang kedua, ketiga, nanti dia akan take time. Okay, take time. Jadi you all memang kena mengaku dulu untuk diri sendiri. So bila you capai diri sendiri ni, kadang-kadang bila kita nak pergi nak settlekan yang fasa 1 ni untuk diri sendiri ni dulu, selagi kita tak dapat, kalau kita buat lambat, kita rasa macam tak berjaya lah rasanya. Macam tu, tak dapat kot. Salah satu ayat, bisnes ni tak jadi kot. Yang ketiga, yang keempat, bisnes ni tak sesuai untuk saya kot. Bahaya yang keempat tu. Jadi kita dah mula cari alasan untuk kita rasa macam tak apalah, dapat lah, tak dapat tak apalah. Jadi kena buanglah perasaan macam tu, dan kena cari sesuatu yang kena paksa kan. Okey, macam saya, kalau saya suka paksa by target. Okey, you kena buat target, dan saya akan sentiasa tanya. Dan even kalau yang memang kita tengok yang mana-mana yang
kita nampak ni, okey, bila kita tengok dia tak ada dekat online, dia tak posting, dia tak ada dekat grup, okey, dia macam dah lama menyepi. So kita ni sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader, kita kena pandang betul, kita kena tanya why. Kan kadang-kadang bila kita tanya dan kita terus bagi tugasan demi tugasan, kita kena bagi target by target, nanti dia akan bangkit balik. Sebab dalam bisnes ni tak ada draft yang akan sentiasa menaik. Okey, tak akan ada dia graf dia tu dia ibarat macam ombak. Kan mungkin ombak tu sikit tinggi, lepas tu turunnya sikit, naiknya tinggi lagi. Mungkin kemungkinan yang bahaya, ombak dia naik sikit, dia turun tu lah jauh ke dalam. Kan bila dia turun jauh ke dalam tu masalah. Kan jadi kat sini terus paksa diri, okey, biar ada dulu kepentingan untuk diri sendiri, okey. Kalau boleh lah paling kritikal, okey, letaklah impian kereta contoh kan. Saya nak pakai kereta tu, saya nak pakai kereta ni, contoh. Sebab you all jangan kata tau, okey lah, alhamdulillah lah saya dah pakai contoh, saya dah pakai CRV, selesa sangat dah CRV saya tu. Ada orang macam tu. Kenapa tak nak upgrade diri kepada lebih, orang kata lebih orang kata apa, lebih bagus, kan. Aku kata saya nak kena pakai Fire lah, anak saya ramai. Tak apalah, saya pakai Izora, muat je untuk anak saya. Contoh, kan. So kita kalau nak pakai Fire, nak pakai Alphard untuk anak-anak saya, macam tu. Jadi biar adalah orang kata push factor. Okay, push factor tu yang untuk paksa diri kita tu untuk pergi lagi tinggi, lagi hebat, macam tu. Assalamualaikum sedang. Waalaikumsalam Zura. Betul sedang, betul Kak Kila. Kan betul. Nak bantu orang lain, kita kena senang dulu. Yes, betul. Macam mana kita nak bantu orang kalau kita tak senang? Kan macam mana kita memang ramai orang kata memang semua kita tahu ujian untuk kita apabila kita kena memberi di saat kita tiada. Kan kita kena memberi di saat kita tiada, tapi kita punya tanya diri sendiri, okey, kalau awak tak ada, awak nak bagi ke orang? Cuba tanya diri sendiri, mampu ke awak nak hadapi benda tu? Sebab kebanyakan orang bila dia fikir dia tak ada, dia nak bagi ke orang, dia risau dia tak ada. Kan betul tak? Jadi apabila kita ada, kita akan berfikir tak untuk orang? Taklah. Kan, so maksudnya kita dah ada semua. Okey, saya dah ada kereta mewah, saya dah ada rumah yang besar, muat untuk family saya, bilik seorang satu, orang datang pun boleh selesa, saya pun dah rasa macam selesa sangat, makan cukup, semua cukup. Okey, so sekarang ni rezeki saya ada ni, saya nak bagi ke mak ayah saya lebih sikit lah. Contoh, okey, saya nak suruh mak ayah saya duduk rumah yang selesa lah. Saya nak beli kereta yang selesa untuk mak ayah saya lah. Kan, maksudnya kat situlah baru kita pergi ke fasa 2 tu. Yang penting kita settlekan yang pasal pertama, namun pasal pertama kita tu jadikan ia sebagai push factor. Maksudnya yang menyebabkan kita kena paksa diri kita untuk buat benda tu. Kan. Tapi untuk sebab tu nak bisnes kena ada mentor. Sebab kalau ada mentor, insya-Allah mentor akan bantu untuk push lah diri sendiri dan keluarga paling utama. Ya, betul Kak Kila. Sebab tu orang kata sebelum kita tolong orang luar, kita tengok adik-beradik kita dulu. Kan, kita tengok orang yang dekat dengan kita dulu. Kalau orang kata orang dekat dengan kita tu susah, tolonglah yang susah tu dulu, barulah kita pandang ke luar. Kan, tengah paksa ni Kak Kak Kila kata kena tengah paksa ni Kak Afi. Boleh Kak Kila, paksa diri Kak Kila, insya-Allah. Macam contoh malam-malam kalau rasa macam mengantuk kan, okey, Kak Kila masuk kelas pukul 10:30 tu mengantuk, paksa mata tu supaya menahan. Kan anda kata kalau rasa macam ngantuk, bangun daripada tilam tu, okey, pergi jogging sekejap atau lompat bintang ataupun squat, okey, supaya mata tu terang balik. Kan, so boleh hadam lagi ilmu dalam grup. Macam tu. Ada
Betul-betul sedia, betul. Kak Kina, Kak Kila. Betul tu sedia. Bila rasa nak memberi tak cukup, lagi usaha dan fikir. Yes. Memang itu adalah push factor kita. Push factor maksudnya kita memang fikir untuk capai tu adalah big why. Sebab big why ni kalau great purpose ni, okay, ada orang dia tak kuat great purpose dia, tak kuat. Tak kuat. Sebab tu bila kita nak kuatkan great purpose kita, okay, macam even saya, bila saya nak kuatkan great purpose saya, you tahu tak, saya nak bagi tahu rahsia. Rahsia macam mana saya boleh kuatkan great purpose saya. Kan, saya suka follow orang kaya-kaya. Kan, saya nak kuatkan saya punya great purpose, saya akan follow semua orang kaya-kaya. Dan jutawan-jutawan kat luar sana. Kenapa saya follow dia orang? Sebab saya tengok kehidupan dia orang. Saya tengok kehidupan dia orang yang membuatkan saya rasa macam, saya tak sampai lagi macam ni. Saya tak sampai lagi macam ni. Saya pun nak macam ni. Saya pun nak macam ni. Okey, bila saya tengok dia orang punya dia orang punya kehidupan, dia orang punya apa nama tu, dia orang punya cara lah kan, dia orang punya cara, kita rasa macam aku tak boleh lagi macam ni. Jadi aku kena kuat lagi bekerja. Gitu. Sebab memang itulah cara saya untuk saya kuatkan big why saya. Sebab kalau saya fasa pertama saya dah settle. Kan, fasa pertama insya-Allah saya dah settle. So fasa kedua dalam proses. Kan, maksudnya sedang alami fasa yang kedua kan. Jadi untuk capai yang fasa ketiga tu, kan, jadi saya memang, kau nampak, sebab tu saya nampak saya tak berhenti. Saya still bekerja untuk sampai saya capai, sebab saya ada great purpose saya. Jadi memang saya kena fikirlah apa greater purpose saya ni. Jadi untuk buat greater purpose tu, saya, sebab saya dah capai, okey, mesti dia dah pakai, BFI dah pakai kan, rumah pun ongoing. Jadi macam fikir apa great purpose saya lagi. Jadi bila saya follow orang kaya-kaya follow orang kaya-kaya, bila kita tengok kehidupan dia orang dan apa yang dia orang buat, jadi kita akan rasa macam saya pun nak macam tu. Itu adalah cara saya. Kan, saya tak tahu cara you all. Tapi untuk cara you all ni, saya rasa lah you all kena ada selera besar untuk diri sendiri. Selera besar untuk diri sendiri macam mana? Maksudnya you kena ada rasa macam berangan-angan kan, berimpian untuk pakai kereta yang mewah, kan, untuk duduk rumah yang besar, untuk ada, macam rumah tu nak kena ada konsep, lepas tu kena ada ID landscape, kan, lepas tu kereta tu apa kata you like sebelum ni you pakai kereta gear dekat tangan yang tolak-tolak tu kan, lepas ni you tak payah pakai gear, kan, apa kata lepas ni kereta tu you start daripada jauh je, tak payah nak masuk kuci-kuci, tak payah, kita duduk ke kedai makan, okey, nak pergi dah dulu ni, duduk kat rumah macam tu kan, nak pergi kerja dah ni, kereta dah start apa enjin kat luar, tekan je klik, macam tu. So memang kena ada orang kata apa, impian-impian tu untuk membuatkan you orang rasa macam saya pun nak macam tu. Selera tu kena besar. Jadi untuk capai selera besar tu dulu, kita kena duduk dengan orang-orang yang ada begitu. Kan, maksudnya contoh kita dah ada rumah. Contoh macam kita dah ada rumah kan. Contoh Kak Afiq dah ada rumah. Contoh Kak Afiq nak tak pagar Kak Afiq tu buka sendiri? Tak payahlah kalut-kalut nak pergi buka pagar kan. Nak pergi kerja ni, terkocoh-kocoh ni kan, terkocoh-kocoh nak pergi kerja ni, nak buka pagar, lepas tu dah masuk kereta, dah undur kereta, nak pergi tutup pula pagar, dan nak pergi sekolah nak pergi sekolah ni lambat ni, kan, apa kata ada pagar yang boleh tekan tutup je, duduk dalam kereta, kita keluar kereta, ngundur, kita tekan, dia tutup sendiri, kita pergi kerja je, tak payah nak tutup. Betul tak? Kan senang. Lepas tu ada orang kata, saya tak sempat hari Minggu, saya kena lipat kain, saya kena cuci rumah, saya kena jaga anak, saya kena. Why not you ada impian untuk ada bibik, ataupun ada impian untuk panggil orang mengemas, kan, setiap seminggu kena 4 kali 5 kali contoh, kan, supaya benda tu jadikan sebab kalau ada kata sekarang ni macam mana sedang gaji orang kan, duit pun cukup makan, boleh menyimpan pun 200 sebulan, contoh, kadang okey kira kalau dah kita upah orang, mana nak simpan dah duit, nak simpan dah, macam tu. Jadi biar ada kemahuan. So mungkin tips saya ni akan membantu you all untuk push diri you all, kan, untuk pastikan you all lebih orang kata apa, lebih rasa macam saya nak. Memang nampak kebendaan sikit, tapi you memang berhak dapat, kan?
Memang nampak kebendaan. Dia kata, apalah asyik fikir nak kaya je, nak duit je. Tapi you berhak dapat sebab you business kot. Kan? Orang business memang tak lari tau. Memang benda tu lah dia nak. Kalau dia kata kau tak nak benda tu, buat apa business? Kan pergi kerja dengan orang je lah. Pergi kerja dengan orang pukul 8 sampai pukul 5, spend time kerja dengan orang, kena maki dengan orang, kena marah dengan orang, kan? Tak buat kerja semua-semua. Adab dalam tu. Macam tu. Kalau nak kata, tapi bila kita business, kita layak dapat benda tu. Kita boleh dapat benda tu. Dengan syarat, okay, kita kita kena ada greater purpose. So bila ada greater purpose tu, dia akan push kita untuk kita buat lebih lagi luar biasa. Okey, untuk lagi dengan bantuan mentor, dengan bantuan leader, akan untuk bantu kita supaya kita boleh terus lagi ke depan. Macam tu. So dapat sesuatu tak hari ni? Kan? So saya share untuk petengah hari ni supaya saya berharapkan you all dapat sesuatu hari ni dan buat bisnes betul-betul, okey? Buat bisnes sungguh-sungguh dan capai, dan capai. Sebab saya pun suka seronok. Seronok. Saya memang dalam IG saya tu kan, dalam IG saya memang saya follow semua. Bila saya tahu je orang tu kaya, memang saya follow. Saya tak kisah dah dia siapa kan, saya memang akan follow. Even scammer macam tu aku follow. Macam tu kan, memang kelakar. Tapi memang itu yang membuatkan kita rasa macam kita nak. Jadi bila kita berkawan dengan orang macam tu, kita rasa selera kita lagi besar daripada orang lain. Bila kita berkawan dengan orang yang selesa, yang just ada-ada saja, yang macam cukup-cukup makan, diri kita akan rasa macam cukup-cukup makan. Kan, contoh macam kalau kita duduk di kalangan orang kereta yang best, contoh kan, orang tu bawa Benfire, orang tu bawa Mercedes, orang tu bawa BMW, orang tu ada Audi, orang tu ada Mustang, orang tu ada GTR, orang tu kan, bila kita tengok kereta gitu kan, kita rasa macam ya Allah, aku pun nak, betul tak? Best tak dapat kereta macam tu. Kan, itulah sebenarnya great purpose. Memang nampak kebendaan, tapi you memang layak sebab you buat business. Kan, kalau you rasa macam you tak suka benda tu, kan, just nak buat selesa je, saya rasa bisnes ni tak sesuai. Kan, pergi buat bisnes lain. Sebab bisnes ni dia akan bagi income 6 angka yang sangat-sangat boleh bagi you all kaya raya, unlimited income. Sebab sekarang kita proses, bukan kita nak sebut income pasal 4 angka dah, bukan kita nak sebut income pasal 5 angka dah, kita semua nak pergi income 6 angka, yang mana income yang sangat unlimited. Sebab apa kita berani bercakap, sebab dah ramai orang yang dah dapat 6 angka sebulan. Okey, sebulan 6 angka. Bukannya kita bercakap tentang setahun, tapi kita bercakap tentang sebulan 6 angka. Okey, punya rumah besar, punya kereta yang mewah, berjujuk-berjujuk yang mewah dia tu. Kan? Lepas tu kita dengan ada bibitnya, dengan ada semua benda. Kan, tak adalah siapa yang kata bib dia mahalnya, membazir dia beli. Kan, kita yang tak ada duit ni kita boleh kata membazir. Orang yang ada duit, bagi dia itu adalah satu kepuasan. Kan, kepuasan. Even handbag saya pun, handbag saya bukan dia handbag biasa-biasa tau. Handbag saya memang ribu-ribu harga dia. Kan, 1,000 dan ke atas. Handbag saya bawa pergi kerja pun 1,600. Kan, handbag saya bawa pergi kerja, bukan handbag pergi bisnes lagi. Jadi kita memang kena ada situ, sebab itu adalah kepuasan dan saya mampu. Saya layak. Jangan kata alah, buat apa beg mahal-mahal, sama je kualiti dia, sama je. No, tak sama. Siapa kata sama, betul tak? Tak sama. Even naik kancil dengan Mercedes lah, itulah nampak beza dia. Kenapa Mercedes mahal, kenapa kancil harga dia tak berapa mahal. Kita boleh nampak lah kat situ. Mungkin dari segi teknologi dia, dari segi kualiti dia, dari segi safety dia, dari segi apa-apa saja. Macam tu. So kita kena ada impian itu. Okay, tak sabar ni nak kereta 189 kami sunan angka. Yes, Kak Afiq memang kena. Okay, Kak Afiq kena diamond tau bulan ni tau. Tiada pilihan, kena diamond. Jadi kan memang kena diamond. Okay, sebab nak pergi income yang lebih tinggi daripada biasa. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, next kita akan jumpa lagi untuk next live. InsyaAllah kalau malam ni tak ada apa-apa, saya akan live lagi untuk saya kongsi lagi lebih banyak lagi
mungkin pengalaman, mungkin demo, mungkin review produk, atau mungkin apa-apa saja yang saya akan share. Okay, so kalau you all suka kepada live saya ni, tekan see first, okay, follow dan see first. Okay, kalau suka lagi boleh share pada kawan-kawan supaya kawan-kawan lain dapat manfaat yang sama. Even walau apa saja bisnes yang diorang buat, diorang akan dapat manfaat yang sama dengan kita. InsyaAllah kita dah akan dapat pahala, diorang dapat rezeki, insyaAllah. So itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.